Okay, Wani nanti boleh cuba masuk balik Tak tahu kenapa dia remove awak. Okay. Okay, so kita boleh mula sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So I hope you were in a good condition, good shape. Okay, I hope semuanya dalam tenang-tenang saja. And I hope you are already ready with your answers and your stationeries, your notebooks, okay, and your stationeries and so on. Semua dah dalam keadaan yang telah bersarapan. Okay, so hari ini adalah 28 hari bulan Januari 2021. Kelas kita pukul 8.30 sampai 10.30 pagi. Okay, so these are the exercises given to you last week. Ini adalah exercise yang cikgu bagi last week. Okay, so it contains of 12 questions. There are 12 questions and the question is about approach in problem solving. So in these exercises, okay, we are going to practice, okay, how to use the problem solving. How to create the problem analysis. How to create the problem analysis. So when you see the word problem analysis means that you need to, okay, from the question you need to, okay, take out the input, the output and the process. Okay, or in the sequence, dalam turutan, take out the input and then the process and then the output. Okay, so from the question given to yang you kena buat. Okay, so for your information, this is very important. This is very important. For your information, okay, problem analysis will only be asked in PSPM. Okay, problem analysis hanya akan ditanya dalam PSPM, which is in your final exam. Okay, that's why the problem analysis topic, okay, is the content in your tutorial. Okay, problem analysis is the content in your tutorial and it's not being given to you the notes in the lecture. Okay, so you must keep in your mind, bear in your mind, where in tutorial topic, dalam semua topik tutorial, all inside the tutorial topic will be asked in PSPM. Okay, what happened to the topic in the lecture? So topic in the lecture will be asked in UPS. Okay, there will be 3 UPS, UPS 1, UPS 2 and UPS 3. Okay, each of the UPS will contains how many marks, guys? Each of the UPS how many marks? Okay, dia sama saja macam last semester. Sama macam last semester, semuanya akan disatukan untuk menjadi berapa markah, guys? 20 markah. Semuanya akan disumkan, akan di-averagekan untuk menjadi 20 markah. Okay. Okay, so bila UPSU yang pertama? Siapa tahu UPS yang pertama bila? Minggu ke berapa? Tahu tak bila UPS yang pertama? Guys, talking to you guys, please answer. Tahu cakap tahu, tak tahu cakap tak tahu. Tak. Tak tahu. Okay. Tak tahu sih. Okay, so UPSU yang pertama adalah pada minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6. Sekarang minggu yang ke berapa? Sekarang minggu ke berapa, guys? Dua. Okay, good. Okay, so UPS yang pertama soalannya sehingga, okay, object oriented. Maksudnya dia dah masuk dalam coding sikit lah. Okay, dia bermula daripada topik design a solution. Okay, yang mana akan melibatkan algorithm, okay, iaitu sudukut dan flowchart. Okay, algorithm tu adalah sudukut dan flowchart.
Okay, kemudian dia akan start untuk masuk dalam object oriented. Dia akan tanya tentang output coding, tentang coding output. Okay, itu adalah untuk UPS yang pertama nantilah pada minggu yang ke-6, week 6. Okay, so better get ready. Dan topik yang kita buat hari ni tak masuk dalam UPS. Topik hari ni hanya akan masuk dalam PSP PM. Okay, so starting from next week, mulai minggu depan, cikgu akan ambil masa kuliah tu dan cikgu akan buat meets lah. Cikgu akan buat Google Meet pada waktu kuliah. So starting next week, kita akan fully ambil 6 jam untuk subjek sains komputer. Cikgu tak akan buat macam minggu ni, cikgu just bagi notes saja and then you all baca sendiri and then you buat latihan. Okay, starting next week, cikgu akan buat secara Meets. Notes tu cikgu bagi juga, tapi Meets tu pun cikgu buat. Okay, supaya you all lebih faham, you all lebih dapat, sebab kita pun nak mengejar UPS yang pertama iaitu minggu yang ke-6 dan UPS pertama tu topik dia pun agak banyak. Okay, so hari ni kita bincang ni dulu. Okay, so 12 soalan ni telah diberikan pada you all. Okay, so kita bincang apakah jawapan-jawapannya lah. Okay, so identify input, process and output. So kalau input, process and output, we call it as a problem apa? Problem apa guys? Problem analysis. Problem analysis. Ini dikenali sebagai problem analysis. So kalau you nampak soalan do a problem analysis for the question. Buat problem analysis for the question, maksud dia dapatkan input, proses dan output. Itulah yang dimaksudkan. Okay, so Ahmad wants to create a program that determines the total area of a piece of land where length and width are given. Okay, so we need to find out the input and then the process and then the output. Okay, so what is the input? Ahmad wants to create program determines total area. Okay, total area ini adalah input ke output ke proses? Output. Okay, good. This one is output. So untuk dapatkan total area piece of land, total area satu kawasan tanah ataupun secebis tanah, okay. So kita boleh assume tanah tu dalam bentuk segi empat lah, segi empat. And then dia kata kat sini length and width are given. Length and width dah diberikan. Okay, so length and width are given. When the length and width are given, kita tengok pada jawapan. Okay, so kita dah tahu yang output dia adalah total area kan. Okay, so dia kata length and width are given. Oleh kerana perkataan given ni ada ni, sepatutnya tak boleh ada input. Okay, so jawapan ni sebenarnya silap. Okay, cikgu nak you all potong dekat sini. Given ni potong baru kita boleh guna jawapan ni. Otherwise, okay, input dia is null. Input will be null. Bila dia kata length and width are given, maknanya diberi. Kalau diberi, sebenarnya kita tak perlukan input daripada user. Kalau input diberi, kita tak perlukan input daripada user, kita boleh directly create the program, create the coding with the given input. Okay, so tak perlulah kita nak buat width dengan length dengan width ni sebagai input. Okay, untuk soalan ni, so kalau nak selesaikan soalan ni, sebenarnya given tu tak boleh wujud. Okay, so kita potong length and width are given ni, kita potong length and width is from user. Tulis macam tu. Okay, gantikan given ni is, gantikan dengan length and width is from user. Okay, length and width from the user. Barulah kita akan dapat problem analysis macam ni.
Okay, where the problem analysis, okay, which is the input is length, comma, width. And then the process is calculate total area. Okay, calculate total area of land ataupun calculate total area based on length and width. Okay, cikgu lupa cikgu ada pen. Cikgu betulkan Okay, so given ni cikgu potong. Cikgu gantikan dengan dia from user. Okay, where length and width from user. Okay, baru kita boleh terima jawapan ni dan calculate total area based on length, width. Ataupun okay, calculate total area. Okay, boleh gunakan mana-mana lah. Okay, and then the cikgu. Yes, siapa tu? Josh. Okay, Josh, kenapa? Cikgu, so kalau exam, kalau dia ada perkataan given kan, hanya input aku null saja kan, yang lain macam biasa kan? Kalau dia ada perkataan given dan given itu sepatutnya kita punya input. Okay, so kita tak boleh jadikan dia sebagai input sebab dia telah diberikan, given. Ingatlah kita menghasilkan satu program untuk user boleh masukkan apa saja input. Kalau given, kalau dah diberikan input tu, maknanya user tak perlu masuk. Sebab input tu telah diberikan. Tu maksud given dekat sini. Faham. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay. Okay, yang lain-lain design algorithm ni nanti kita hold dulu. Next time kita go through back. Kita masuk balik dekat sini. Okay, so now question 2. Okay, calculate in the volume of a sphere. Okay, so calculate and print the volume of the sphere. Okay, so apakah formula untuk sfera ni? So itu kena tahu jugalah. Tu kena tahu sebab kita nak kalau kita tak tahu formula, kita tak tahu apa input yang sesuai. Okay, tapi output dia kita dah tahu dekat sini. Output dia adalah volume of sphere. Okay, so volume of sphere. Formula dia adalah volume is equal to 4/3 and then times radius cube. Okay, kuasa 3. Okay, so dalam 4/3 times R, 4/3 times R cubic ni, so R sahaja variable dia. R ni adalah variable, maknanya pemboleh ubah. So this one is the input. Others are constant. Yang lain semuanya constant. Dan R ni kita tak perlu ada R1, R2, R3. Walaupun ini adalah kuasa 3, tapi value R dia adalah R yang satu saja, radius. So tak perlu buat R1, R2, R3. Okay, so the input will be radius. And then the process will be calculate volume of sphere. Ataupun calculate volume of sphere based on radius. Tu kalau nak ada masa nak tulis panjang sikit lah. Okay, untuk soalan macam ni you boleh tulis panjang-panjang, tak ada masalah, you boleh layan tulis panjang based on apa. Tapi kalau untuk soalan yang panjang dan proses dia bukan hanya ada satu, proses dia ada banyak, maybe you tak mampu untuk buat satu ayat yang panjang, cukup sekadar you buat calculate volume. Faham Ingat ini adalah soalan-soalan yang mudah. Soalan-soalan mudah, so you boleh layan lah, tulis calculate volume of sphere based on the radius. You buat ayat yang cantik lah. Okay, tapi kalau
Cikgu tak tahu, mungkin dalam PSPM dia bagi soalan yang agak banyak proses dia, bukan satu saja proses. So you kena ada calculate, you kena determine, so ada banyak proses dalam satu, mungkin ada repetition lagi dalam tu, mungkin ada selection lagi dalam tu, determine. So T3 in 1. You imagine, there are 3 processes in one coding. So semua tu you kena masukkan. So masa tu you simplifykan sikit lah. Kalau tidak terlalu banyak you nak tulis nanti. Okay, setakat ni boleh ikut tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Siapa kata sir terlalu laju? Raise up your hand. Siapa kata sir terlalu laju? Sampai you tak faham, raise up your hand. Siapa yang tak faham? Raise up your hand. Cikgu nak tengok ni. Tangan siapa yang angkat ni? Semua boleh follow Cikgu nak pick secara randomize. Yasmin, are you here? Yasmin, are you here? Macam cakap seorang-seorang je sir ni. Yes. Yes. Okay. Ada Ada, sir. Boleh dengar clear Dengar. Dengar. Okay, good. Okay, Nabila, are you here? Mic tu terbuka tu, Nabila, are you here? Nabila Azman. Ada 2 orang Nabila ni. Nabila Azman. Are you here? Yes, sir. Okay, good. Okay, tutup. Najwa Fitria, are you here? Yes, sir. Okay, good. Fatin Nadira, are you here? Yes, sir. Okay, so you boleh switch off the microphone dulu. Nanti kalau ada soalan boleh switch on it again guys. Okay, so I continue. Okay, question number 3. Okay, awal-awal ni cikgu akan buat macam ni lah, slow. Tapi nanti bila engine you all dah panas, tak boleh slow-slow lagi Okay, engine dah panas, kena laju sikit masa tu kalau you yang basic you tak kuat, takut nanti you tertinggal. So sekarang ni fokus 110% on my lecture fokus Okay. Next question number 3. Convert a measurement in millimeter mm to meter m and print the result. Okay, so this is a conversion question. Conversion sama lah macam change dia bukannya calculate, boleh juga gunakan calculate dalam proses tapi lebih tepat kalau you gunakan perkataan convert lah. Okay, so what is the output? So output here, you need the measurement in meter lah. Okay, so output can be measurement in meter ataupun meter, also acceptable. And then what is the input? Okay, so what is input? So input you must have measurement in millimeter. Okay, so input is measurement in millimeter ataupun value in millimeter. Okay, ataupun millimeter. Okay, and then what is the process? Process is convert from millimeter to meter. Okay, kita tengok jawapan, adakah jawapan ni boleh diterima. Okay, so dia buat very simple macam ni. Cikgu ingatkan pada you all, kalau soalan tu simple, jangan buat terlalu simple jawapan kita buat soalan dengan penuh. You boleh letak kat sini value in millimeter, ataupun tulis penuh value in millimeter, and then this one is value in meter, and then kat tengah ni boleh buat convert from millimeter to meter. Okay, so in IPO, dalam IPO kita tak perlu tulis formula kita tak perlu tulis formula nak convert daripada millimeter kepada meter, kena bahagi dengan 1000 kan. So kita tak perlu nak tulis formula dalam ni. Okay, dalam IPO tak perlu tulis formula, tetapi dalam pseudocode dan dalam flowchart tak ada kat sini. Dalam pseudocode dan flowchart mesti tulis formula. Tengok tengok yang cikgu highlightkan guna mouse ni.
Okay, yang cikgu highlightkan guna mouse ni, tengok Cikgu padam sikit, silap. Okay. M equal to mm divide by 1000. So formula kita tulis dalam pseudocode dan juga nanti dalam flowchart. Okay. Cuma dalam IPO kita buat dalam bentuk deskriptif, dalam bentuk ayat. So kalau dalam bentuk ayat tidak perlu memasukkan formula dalam problem analysis. Dalam problem itu tak perlu masuk formula. Cukup sekadar kita nyatakan apa yang perlu dilakukan. Contohnya macam soalan nombor 3 ni, apa perlu dilakukan? Kita perlu convert from mm to mm. How to convert? Persoalan tu tidak dijawab dalam problem analysis. Persoalan tu dijawab dalam design a solution, iaitu algorithm, iaitu pseudocode ataupun flowchart. Okay, boleh faham tak guys? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh. Okay, good. Boleh sir. Okay, next question, number 4. A government tax of 6% and service tax of 10% will be added to the price of a set meal bought at MCK. Okay, calculate the total price that Abu has to pay for a set of meal. Okay, so dia nak kira berapakah harga total yang Abu kena bayar sekiranya dia membeli satu set of meal. Okay, so our output here is to get the total price. Okay, to get a total price. Okay, so Abu dia beli satu set of meal, tapi kita tak tahu berapa harga set of meal tu. So set of meal price tu akan jadi our input. Okay, so our input is price set of meal. Okay, Abu beli satu saja Abu beli satu saja, so kita nak price set of meal. So hanya ada satu input saja, iaitu price set of meal. Okay, tapi kalau dalam soalan kata kita tak tahu Abu nak beli berapa, mungkin kita kena set of berapa meal yang dia nak makan sebagai satu lagi satu input. Okay, dalam soalan ni, ini price set of meal saja sebagai dia punya input. And the 6% and 10% kita tak jadikan dia sebagai input sebab it's already given in the question. Ini yang kata given tu tak perlu ada sebagai input. Kalau dah diberi dalam soalan macam ni 6% dan 10%, jangan tanya user. Ini tak, cashier kerja jadi cashier, tanya awak beli apa? Okay, saya beli set A. Okay, berapa persen cukai? Awak tanya user balik, berapa persen cukai nak dikenakan? Cukai government berapa persen nak dikenakan? And then cukai service tax berapa persen nak dikenakan? Dia tak boleh minta daripada user cukai tu. Sebab cukai tu adalah satu yang fix dan kita telah ketahui value dia. Okay, so tak perlu minta pada user, kita sendiri terus masukkan dalam kita punya coding. Okay, so untuk soalan ni, so 6% dengan 10% ni mungkin tak perlu kita masukkan dalam proses sebab benda ni dah melibatkan formula. Okay, so apa yang perlu ada dalam proses adalah calculate the total price set of meal ataupun calculate the total price based on price set of meal. Okay, kita tengok jawapan. Tengok boleh terima atau tidak jawapan ni. Okay, so output is total ataupun kita buat complete sikit, total price. Total price. Nak panjang lagi, total price set of meal, boleh panjang lagi. And then this one is price set of meal. Okay. And then the process is calculate government tax and then calculate service tax and then calculate total. So dia masukkan dekat sini 3 proses one by one, ataupun you boleh juga buat macam ni, calculate the government tax and then service tax and then calculate total, ataupun you buat macam ni pun diterima calculate calculate total price based on price set
of meal. Okay. Yang penting untuk dapat markah adalah this one. Ni sekali lah. Okay. Yang ini akan dapat markah. Kalau you nak pecahkan satu persatu boleh. Tapi dekat sini no point juga. Calculate total tax. What we do with the total tax? Sepatutnya calculate total by adding calculate government tax and government service tax. Baru boleh dapat total kan. Okay, so cikgu tak nak gunakan this one. Okay, cikgu nak you all gunakan ni calculate total price based on the price set of meal. Okay, this one is enough, already enough. Okay, in our process, okay, sometimes kita kena simplify, especially kalau melibatkan banyak sangat ni macam ni. Terlalu banyak sangat proses kan. Sometimes we cannot, kita tak boleh nak masukkan semua proses. So we can simplify. This one is understood already. Calculate total price based on price set of meal. Sebab dalam proses ni dia bukan kita nak selesaikan the exact problem. We just to identify what are the problem. Nak selesaikan exact problem dekat sini. Dalam design a solution. This one nak selesaikan the exact problem. Kena ada this one dan kena ada formula yang betul. Okay? Setakat ni boleh guys? Boleh, sir. So jangan, Boleh, sir. Okay, so jangan terlalu takut untuk tulis jawapan di dalam proses. Proses dia mesti secara deskriptif. Okay, dan you can simplify it. You boleh simplify it. Jangan tertakut sampai you nak jadikan dia sangat detail. Okay, nak terlalu detail sangat. Sebenarnya tak perlu terlalu detail sangat. Sebab ini baru kita buat soalan yang berbentuk sequence. Kalau soalan tu melibatkan repetition nanti, dia lagi banyak. Lagi banyak. Sebab dalam repetition sometimes ada sequence. Calculate, I give you an example. Calculate the total price for set of meal, okay, for 100 person. Maknanya you kena repeat. Misalnya ada perkataan repeat and calculate the total price. Okay, for 100 times. Itu makna ada dua kat situ. Satu repeat, ulang. Satu lagi calculate, sequence. So, repeating all the sequence for 100 times. Okay, tak apa. Kita akan go through nanti soalan yang berbentuk macam tu. Okay, so now number 5. Okay, read 3 numbers and print their sum and average. Okay, so this one is not necessary, it's not suitable if you use repetition sebab dia hanya ada 3 saja. Takkan you nak gunakan repetition? Takkan you nak repeat program ni sebanyak 3 kali? Tak perlu So bila kata 3 numbers, so mesti ada 61, 61, 6, 62 dan 63 sebagai dia punya input lah. So input might have 61, 62 and 63. And then the output will be, ada berapa output dekat sini? Dia nak kita print print adalah output. Sum dan average. So akan ada 2 output. Dua-dua tu perlu di print. Okay, kalau dia kata read 3 numbers and print the average. Kalau soalan ni cikgu ubah, listen carefully. Read 3 numbers and print their average. Kata ni tak ada, print their average. Okay, so sum tu kita nak keluarkan sebagai output ke? Tak perlulah. Tak perlu. Tapi dalam konteks ni, sum ni kita perlu keluarkan dia sebagai output, average pun sebagai output. So dekat dalam ni ada 2 output, iaitu satu sum dan satu average. Kenapa ada 2 output? Sebab dia kata print their sum and print their average. So ada 2 output. Okay? Dapat tak guys? Okay. Dapat, sir. Kalau ada soalan boleh interrupt, boleh tanya. Sir, saya ada soalan. Okay, apa dia? Sir, kalau masa dekat proses kan nanti kita akan tulis calculate the sum and average.
based on 61, 62, 63 kan? Okay, itu salah satu Okay, itu salah satu cara Kalau you rasa terlalu panjang, you boleh just stop with calculate the average saja. Kalau rasa terlalu panjang lah. Oh. Uh, Kalau in case kalau kita buat yang calculate the sum and average based on input boleh ke sir? Jangan based on input. Kena nyatakan apa input dia. Jangan buat based on input. Okay. Nyatakan input tu apa. Ataupun kalau you nak simplify, you just buat calculate average saja pun boleh. Calculate average. Oh. Sir, Okay, Yes. thank you sir. kalau letak N tak boleh Kena koma. N tak boleh. Jangan letak N dalam input, jangan letak N dalam output. Sebab kalau letak N, dia akan ambil kira sebagai N tu adalah satu variable. Satu pemboleh ubah. So kita letak koma. Koma tak dikira sebagai variable sebab variable tak boleh koma, tak boleh simbol. Okay, sebab tu kita elakkan gunakan perkataan N. Elakkan. Nanti sebab dia related nanti dengan coding nanti. So kita biasa-biasakan diri dulu, kita jangan letak N, 61, 62, N63 jangan. Kita letak koma je. 61, 62, 63. Cikgu. Ya. Kalau aku terletak perkataan print dalam proses. Perkataan apa? Print. Perkataan print. Okay, dalam soalan ni tak boleh. Sebab proses dia tidak print. Proses tidak print. Proses dia kira saja. Okay, print bila? Semasa output baru dia print lah. Boleh. Okay. Boleh. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, so this one is read three numbers and print their sum and average. Okay, so dalam soalan ni, dia nak kita dapatkan sum dan dapatkan average. So ada dua proses yang kita kena buat lah dekat sini. Okay, ada dua proses kita kena buat. Okay, so kalau ada dua proses tu, kita nyatakan dua proses lah. Sebab nak dapatkan sum ni ada satu proses, nak dapatkan average ni pun ada satu proses. Ada dua proses. Dia berbeza macam ni. Dia berbeza soalan atas ni. Soalan atas ni output dia satu saja. So kalau you tak letak tiga ni pun tak apa. You just calculate total saja. Faham tak? Sebab output dia satu saja. Okay. Tapi dalam soalan bawah ni tak boleh. You kena letak dua proses. Sebab output dia ada dua. So output ada dua. Mana mungkin proses dia hanya ada satu. Proses dia pun mesti ada dua. Faham tak ni? Faham tak guys? Faham sir. Sebab tu cikgu salah, bukan cikgu salah benda ni salah, cikgu tak nak you all pakai ni sebab dia akan pening nanti, takkan satu output nak banyak proses. Cukup sekadar kita buat calculate total price. Memadai lah, maksudnya kita understand. You nak dapatkan total price, of course you kena kira dia punya tax dan sebagainya. Okay. Sebab dalam bawah ni kita tak nak print government tax. Tapi kalau kat sini dia kata output government tax, service tax, total price, kat atas ni pun mesti ada tiga. Okay. Dia sama macam soalan bawah ni. So soalan bawah ni output dia ada dua. Sebab dia kata print their sum and average. So output ada dua. Bila output ada dua, maksud dia proses pun at least mesti ada dua. Ini dah akan melibatkan kepeningan lalat sikit lah. Sebab cikgu selalu bagi contoh calculate based on input. Calculate based on input. Tapi dalam konteks ni, leceh lah calculate sum based on 61, 62, 63. Calculate average based on 61, 62, 63. So bila ada terlalu panjang, bolehlah pendekkan, dimudahkan sikit. Okay, bolehlah terima calculate sum. Okay, tapi kalau masih ada, you rasa masih lagi tak ada masalah nak tulis, boleh je calculate sum based on 61, 62, 63, calculate average based on sum. So calculate average tak boleh based on 61, 62, 63 lah, kena bergantung pada sum pula lah.
Ataupun calculate average based on num1, num2, num3, sum. Num1, num2, num3 dan sum. Faham tak? Ataupun nak lebih simplify, just calculate average saja. Okay? Boleh faham? Okay, so cikgu buat kat sini. Calculate sum, kalau nak tambah okay, based on num1, num2, num3. Okay, calculate average based on sum. Sebab dia related lah. Ini bergantung ini, average bergantung pada sum. Okay. Alright, and then we get the output. Tapi the main important thing here, you need to know that apa yang you kena betul-betul tahu kat sini, dia mesti ada dua proses lah. Ada dua proses. Punca utama ada dua proses sebab ada dua output. Kalau tak nanti satu proses saja, macam mana nak dapatkan value untuk sum ni? Itu dia punya sebab dia. Okay, next. Calculate the body mass index BMI for a person. Okay, calculate BMI for a person. So nak ataupun nak tak nak mesti tahu formula BMI. Sometimes formula tidak diberi dalam soalan. Dalam soalan PSPM, formula kadang-kadang tidak diberi sebab mereka assume bahawa formula tu telah diketahui secara umum oleh anda. Okay, formula-formula yang umum kadang-kadang dia tak beri. Macam formula BMI dia tak beri. Formula untuk cari radius of apa sphere ke, ataupun untuk cari area of sphere ataupun area of circle dan sebagainya, memang tidak diberilah. So itu adalah kekuatan matematik anda dalam menghafal formula-formula tersebut lah. Okay, so calculate the body BMI for a person. Okay, so kita tahu dia punya output dia adalah BMI lah. Untuk dapatkan BMI. And then the input. Tapi kita kena tahu formula dia. This is the formula for BMI. Adakah betul formula ni? Macam salah aja formula ni. Ini formula yang betul kat bawah ni. Ini formula yang betul. Okay. BMI equal to weight divide height times height. Ini salah ni. Weight must be divide height times height lah. Okay. That is the formula for BMI. Okay. Okay, so kita tahu weight divide by height times height. So adalah formula dia. So macam mana kita nak tak boleh tarik. Okay. Okay, so macam mana kita nak tahu input dia? So input dia kena tahu berdasarkan formula lah. So weight dengan ada dua input, weight dengan height. And then the process is calculate BMI based on weight, height. Okay, weight, height. And then the output is satu saja BMI. Okay, setakat ni boleh ikut guys? Boleh ikut? Boleh. Boleh Boleh sir. Okay, good. Okay, number 7. Okay, number 7, calculate and print the area and circumference of a circle. Okay, circumference ni maknanya ukur lilit, area ni maknanya luas untuk circle. Okay, so this one you kena tahu dia punya formula lah. Okay, so this formula is pi r. This one is 2 pi r. Okay, so from the formula we can identify the input. Okay, so what is the output? How many output here? Ada berapa output kat sini? Ada dua. Ada dua, satu dia Area dengan Area. circumference. circumference. One is area, the other one is circumference. Okay, so there are two output, maknanya proses pun mesti ada dua. Satu proses untuk cari area, satu proses untuk cari circumference. Okay, and the input, nak tahu input kena tahu formula lah. So what is the input for area? Input for area? Radius. Radius. Pi ni input tak?
Tidak. Pi bukan input hanya radius saja input. And input for circumference Radius. also radius. So ada radius 1, radius 2 ke dalam input? Radius 1, radius 2 atau satu saja? Satu saja sebab dia kata for a circle. Circle yang sama. Jangan minta user untuk masukkan satu input yang sama dua kali. Itu adalah kesalahan. Kalau input tu boleh digunakan untuk kedua-dua program, jadi minta sekali saja. Kita kena mudahkan user. Sometimes kalau you pun kena isi maklumat berkali-kali minta maklumat pun you fed up kan, betul tak? Contohnya apa? Contohnya you kena isi borang. Dah minta dah sekali borang. And then minta lagi sekali. Dan maklumat yang you beri pada borang pertama dan borang kedua sometimes adalah maklumat yang sama. So you fed up kan? Tu pun sama. Dalam menghasilkan sistem, jangan minta maklumat yang sama berulang kali. Kalau maklumat yang sama boleh digunakan untuk calculation yang kedua, so gunakan saja. Inilah contoh dia. Okay, so calculate and print area circumference of circle. So jawapan dia, output dia adalah area, ada dua output dia adalah area dan circumference. Atau nak tulis penuh boleh tulis area of circle, circumference of circle. Nampak proper sikit lah. Tak adalah nampak macam very harsh. Area, circumference. Kita nak markah, so kita jadikan seolah-olah we are down to earth. Kita tahu, orang tahu pun area of circle. Tapi kita buat penuh tu nampak macam kita very polite lah. Area of circle, circumference of circle. Okay, so the input will be radius, satu saja. And then the process will be calculate area of circle based on radius. And then calculate circumference based on radius. Okay, ataupun nak tulis simplify, calculate area and calculate circumference pun boleh. Okay? Okay, boleh faham? Faham. Boleh sir. Okay. Okay. Next question. Question number 8. Okay, so question number 8. Calculate and display the overtime pay received by an employee. Okay, and then overtime rate is RM5 per hour. Okay, so sistem ni ataupun coding ni adalah untuk mengira dan memaparkan bayaran overtime. Okay, bayaran overtime. Okay, so macam mana nak kira overtime? So nak kira overtime kena tahu berapa price 1 jam. So price 1 jam dah diberi. So kalau dah diberi, jangan minta pada user. Dia bukan input. Okay, apa yang kita perlu minta pada user adalah apa? Hours dia bekerja. Okay, hours working lah ataupun working hours. Okay, working overtime hours. Okay, so the input will be working overtime hours ataupun hours. And then the process is calculate the overtime pay based on hours. Okay, calculate the overtime pay based on hours. And then the output will be overtime pay. Okay, overtime pay. Okay, so we look at the answers. Okay, so this one, the output will be overtime pay. Okay, the input will be working hours. Working hours tak sesuai output, input will be overtime working hours. Sebab orang tu bekerja, sometimes dia working hours satu hari dia kerja 8 jam. Tapi overtime dia, kata dia buat 1 jam. So total of working hours dah jadi 9 jam. So kalau input tu nak lebih proper, kita buat overtime hours ataupun overtime working hours. Tu lebih proper. And then proses dia adalah calculate overtime pay based on overtime working hours. Okay, faham? Faham, sir? Faham. 2 orang saja yang faham setakat ni.
Faham, Faham, sir. sir? Faham, sir. Faham, sir. Faham, sir. Faham, sir. Faham. Faham. Faham, sir. 20 orang. Faham. Faham, sir. 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 How about another 20 orang lagi, baru 30 orang yang cakap. Yang belum cakap lagi. Faham, sir. Faham, Faham, sir. Boleh, sir. Okay, Faham. boleh Okay, pastikan awak faham apa yang awak kata faham tu pastikan you betul-betul faham lah, jangan sebut je faham kita kena sincere dengan diri kita kena jujur. Kalau kita faham, kita faham. Kalau tak faham, tak apa, cikgu tak marah pun tak faham yang cikgu nak ajar lebih tu. Okay, next question. You all tak jumpa kawan-kawan you all yang tak datang ni? Because it's hurting me a lot bila tak datang ni. Tak datang ni sebab apa Tak boleh online ke ataupun datang tapi share. Adakah yang share dalam ni? Sebab 46%, adakah yang terpaksa share dalam ni? Nurul Afika, berapa orang awak share Nurul? Saya share dengan Izan. Okey, seorang je lah. Okey, tengok chat sikit. Macam ada orang tulis. So input dia memang press je ke? Ini soalan mana ni Nurul Afika? Yang tadi dah terjawab kan? 9.25 lama ni. Dah terjawab Okey, press je lah Okey. Seorang saja kalau kita tengok balik responses ni, kelas mana yang dah cerah lampu dia. Oh ni masih malap lagi Haikal tak faham masuk. Haikal ni ada masalah komputer ni. Okey, Afiq Safila, tak jumpa ke Afiq Safila? Semalam tak salah cikgu jumpa dia. Semalam ni Afiq Safila ni. Okey, lagi 25 penuh. Ni pun ada 2 orang ni. Ahmad Syami mana Ahmad Syami ni? Dan Haziq Hanafi where are these 4 guys Ada 4 orang yang tak hadir ni. 4 orang. Itu belum yang masuk key in aja kehadiran ke. Lepas tu hilang 4 orang ni please key in before I send the attendance by today. Make sure mereka dapat maklumat sebelum cikgu hantar attendance, sebab bila nama naik nanti tak boleh nak keluar balik kalau dibenarkan balik cikgu korang pastikan quarantine 100 days in Camp M. Okay guys, continue You all okay kan? Tak balik okay kan? Satu sem. Okey. Tak, sir. Okey je, sir. Okay, nanti cikgu beritahu Sir Mohsin lah, dia orang semua okey. Cikgu dah buat Okey, sir. cikgu dah buat survey, semua kata okey satu sen tak balik okey Tak okey, sir. Okey. Yang lain okey tak? 2 orang yang jawab? Tak okey, sir. Redor. Tak okey, sir. Tak Okey, Okey, sir. dengar Tak okey, sir. Tak okey. okey je. So Tak okey lah okey semua je. cakap dengar Okey, oh, sir. okey. Okey lah tu maksud dia kan? Tak. Oh tak. Okay, continue guys. Okay, continue. Okay. Rafia is a salesperson for a company that sells used computers. The price for brand A is 550 per unit. Brand B costs 110 per unit. The company will pay her 11% commission for the total sales, where the total sale will be calculated based on number of computers sold for both brands. Based on the scenario above, create a problem analysis and pseudocode to Rafia. Okay, yang pseudocode kita abaikan dulu So create a problem analysis. So cikgu dah beritahu problem analysis adalah input, process and output. Okay, so what is the output? Apa yang dia nak kita cari dan dia nak kita keluarkan dan print? Commission earn.
Okay, dia kata based on the scenario analysis to calculate and display the commission earned by Rafiah. Okay, so ini dia punya keyword untuk output. Okay, commission in. Sebab dia kata kat sini display. So, kalau jumpa perkataan display, print dan sebagainya, so itulah yang kita jadikan sebagai output. Okay, so yang lain-lain tak perlu jadikan sebagai output lah. So output dia hanya ada satu, iaitu commission earn. Okay, so nak cari commission, so kita kena tahu dia dapat commission 11% for the total sales. Okay, so harga untuk sale brand A kita dah tahu berapa, brand B dah tahu berapa, and then berapa dia punya sales dia, kita akan ambil 11% daripada sales tersebut. Okay, so maklumat tu dah ada. Okay, maklumat apa yang tak ada? Yang kita tak ada adalah apa? Macam mana nak cari commission earn? Commission earn, cikgu buat CE commission earn is equal to 11% times the total sales. So total sale ni dapat apa? Brand total sale ni macam mana nak dapat? So kena tahu berapa banyak komputer dia X ataupun X komputer brand A yang dijual tambah dengan Y komputer brand B yang dijual. Faham tak? Ini formula dia, betul tak? Betul tak guys? Betul, sir. Betul kan? Betul. So mana variable dalam ni? Apa yang input yang kita tak tahu? 11/100 kita dah tahu, dah diberi kat sini. So dia bukan input. Okay, and then nak dapatkan total sales. Harga untuk brand A kita dah tahu. So harga brand A bukan input, ni harga brand A. Okay, harga untuk brand B pun kita dah tahu. So dia bukan input. Ni harga untuk brand B. So apa yang jadi input adalah X dan Y, iaitu X adalah total komputer A yang dijual dan Y adalah total komputer B yang dijual. So X dengan Y ni tak boleh value yang sama lah. Mungkin dia berjaya jual 5 komputer A dan 1 komputer B dalam bulan tersebut. So sini 5, sini 1. So X dia 5, Y dia 1. Okay, so what is the input here? Input dia mana guys? Number of computer A, number of computer B. Okay, number of computer A and number of computer B. Okay, can we just simplify by X dengan Y? Boleh tak kita just simplify X dengan Y? Boleh tak? In your opinion boleh tak dalam IPO? Tak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak jelas X tu apa, Y tu apa. So kita kena gunakan, sebab IPO ni adalah descriptive. Descriptive ni maknanya kita kena jelaskan secara describe. Kita kena bagi tahu X tu apa. So number of computer A and then Y tu apa? Number of computer B. Okay. So kita tengok jawapan. Okay, so these are the answers. Okay, so output is commission. Okay, output is commission. And then input is quantity A. And the other input is quantity B. Okay. And then the process will be, okay, proses ni kita nak cari commission ni, kita kena tahu total lah. So kita boleh buang yang A dengan B ni, tak apa. Kita boleh calculate total of sales for computer, okay, and then calculate the commission, okay, and then calculate the commission. Kalau you nak buat dalam satu ayat, calculate the commission based on the total sales, okay.
Based on the total sales. Sebab total sales ni diperolehi daripada quantity lah. Okay. Calculate the commission based on the total sales. Ataupun you boleh buat dalam bentuk dua. Cikgu nak you buat dalam bentuk dua ni bukan apa. Dia nampak lebih detail lah. Sebab ini ada banyak sangat proses kan. Okay. Kalau you buat calculate the commission based on quantity A and B sebenarnya boleh diterima. Okay. Tapi oleh kerana kita nak meraihkan soalan bagi you panjang-panjang, cantik-cantik, tiba-tiba dijawab sepatah aja. Memang macam tak appropriate kan. So kita buatlah detail sikit. Soalan pun detail, kita buatlah detail sikit. Tapi tak bermakna you buat calculate commission based on quantity A, quantity B tu salah. Betul juga sebab dia punya output dia satu saja. So kita boleh buat satu based on quantity A, quantity B. Boleh, tak salah. Tapi nak meraihkan soalan yang sangat sangat banyak proses yang dilibatkan kat situ, apa salahnya kita tambahlah lagi. Kita calculate total dulu. Calculate the total sales based on quantity A and quantity A, quantity B, and then calculate commission based on the total sale. Kan cantik? Faham guys? Faham, sir. Faham, sir. Ada yang rasa keliru tak? Especially for SES lah. SES diorang buat lagi detail lah. Sebenarnya SES yang you belajar detail tu teruskan. Pada seteruskan. Kalau you masih ingat lagi lah you belajar masa SES tu, teruskan. Jangan kata dulu madam kata macam ni tak boleh, salah. Setahir sehilman kata macam ni tak boleh, salah. Yes, dulu bila masa SES memang dia punya proses marking dia is quite strict. Dia strict sangat. Tapi dalam SDS ni, as long as you know what to do in the process, apa yang you nyatakan tu betul, what to do, so you tulis sajalah secara deskriptif. Selalunya untuk proses tu 2 markah. Soalan ni selalunya 4 markah. Satu untuk input, satu untuk output dan 2 untuk proses. So kalau you rasa 2 markah tu tak sesuai, you buat satu proses yang simple, so you boleh buat lebih detail lagi lah. Detailkan lagi sikit lah. How about others? Any question? Any question others? Kita soalan yang ke-10, 11, lepas ni kita boleh masuk sudukut sekejap sikit. Sebab soalan ni pun banyak yang dah melibatkan sudukut. Continue guys, boleh? Boleh, sir. Good. So Ahlim plans to install floor tiles for his guest area space which are rectangular in shape. The price per square feet of floor tiles will be determined after Lim chooses the suitable tiles. Calculate and display the area of Lim's guest area space and the total cost of tiles needed to be paid by him. So apa masalah dia, kita kena analisis sekarang ni. So Ahlim dia nak pasang tiles dekat satu tempat lah, dan tempat tu, satu area tu shape dia adalah rectangular. So kita boleh tahu dia punya width dengan dia punya length lah sebab dia rectangular. And then the price per square feet of floor tiles will be determined after Lim chooses the suitable tiles. So dia punya price untuk square feet itu apabila setelah Lim cari yang sesuai lah. Maksud dia dia pilih corak yang sesuai lah. Tapi dia kata the price of per square feet. Maksudnya satu tiles tu size dia adalah 1 square feet. Maksudnya 1 kaki persegi lah. Maknanya kita tahu dekat sini dia akan gunakan tiles yang bersaiz 1 kaki persegi. Sebab tiles ni ada banyak
ada banyak saiz ada 2 kaki, ada 1 kaki. Okey, untuk soalan ni dia gunakan per square feet. Okey. So the price of per square feet of floor tile. Maknanya kita assume dia gunakan 1 kaki 1 kaki persegi. Okay, calculate and display the area of limb gas area space and total cost of tiles needed to be paid by him. So kita kena kira dan display. Apa benda yang kita nak display? Area. And then apa lagi yang kita nak display? Total cost of tiles. Okay. So kita kena tahu berapa area dia dan berapakah cost untuk membeli berapa banyak tiles. So kita kena tahu dalam area tu berapa banyak tiles yang kita perlu gunakan. Okay, clear tak soalan ni? Clear. Okay, so area is equal to width times length. Width times length. Times length Okay, so kita kena tahu berapa lebar dan berapa panjang. Okay, untuk dapatkan area. And then untuk dapatkan berapa banyak tiles yang diperlukan dalam area tu, kita dah assume tadi satu tiles adalah 1 feet lah. So make sure, make sure width dengan length ni dalam feet lah. Dalam feet lah. Okay, so kalau katalah jawapan dia 100 kaki, so berapa banyak tiles yang kita perlukan? Kalau 100 kaki, berapa banyak tiles kita perlukan? 100 lah. 100 tiles. So jawapan tu bergantung kepada berapa size area tadilah. Dan untuk dapat the total cost, tadi, so kita kena darab dengan price. So untuk dapat cost, area yang kita dapat ni tadi kena times dengan price untuk 1 square feet. Okay, boleh faham guys? Boleh. Okay, good. Yang lain, mungkin masalah mic ni tak dengar ke masalah cikgu punya earphone ni? Boleh. Okay. Okay, kalau ada masalah mic dan earphone boleh gunakan Morse code untuk bagi tahu Okay. Okay, next. Okay, so what is the output? So output dia dekat sini ada 2, iaitu area dan yang kedua cost, total cost. And then what is the input? So input dekat sini ada berapa? Ada 2 ke ada 3? Apa input yang pertama? Width. Input yang kedua? Length. Input yang ketiga? Price. Price bukan input. Ya, price input. Number of tiles. Betul. Price input. Okay. So ada 3 input iaitu width, length dan yang ketiga adalah price ataupun price of tiles lah. Price dia berapa Okay, so kita tengok jawapan. Okay, so the output will be 2 where area and cost, and then the length will be 3, length, width, price, and then the process, ada 2 proses basically sebab ada 2 output, mesti ada 2 proses. So calculate area and then calculate cost. Nampak panjang tu terpulang basically inilah jawapan dia untuk dapat markah lah. Okay, calculate area, calculate cost. Okay, next question, number 11. Calculate the sum of 1000 numbers that are being input interactively using a loop. Okay, bila dia kata using a loop, maksud dia kat sana dia dah melibatkan repeat. Okay, dah melibatkan repetition. Okay, dia dah melibatkan repetition. Loop ni maksud dia repeat lah. Okay, so repetition for 1000 times lah.
Okay, calculate the sum of 1,000 numbers that are being input interactively using a loop. Maksud dia nak cari jumlah total 1000 nombor. So you tak boleh buat macam ni. 6, 1, 6, 2, 6, 3 sampai 6, 1000. This is bukan kata tak boleh, tapi ini adalah satu yang amat merugikan sebab kita boleh gunakan komputer untuk kira benda ni. Why not kita gunakan komputer instead of kita buat manually insert one by one ataupun manually give the variable name one by one. Okay, so jangan guna teknik sequence ni. Kita mesti gunakan teknik repeat. Okay, so semasa dia repeat dia akan sum, semasa repeat dia akan sum, semasa repeat dia akan sum. Okay, apa yang dia repeat dia akan sum? Cikgu buat satu blok kat sini dan blok ni akan di-repeat sebanyak 1000 times. Okay, dia akan di-repeat sebanyak 1000 kali lah. Okay, keep on repeating. Sekejap cikgu lukis semula. Okay, it will repeat. Okay, it will repeated for 1000 times. Okay, so you faham betul-betul Okay, it will be repeated for 1000 times. Okay, ini maksud dia lalu lah, dia lalu dalam ni. Dia lalu, arrow ni akan lalu dalam ni and then dia masuk lagi. Nombor pertama lalu masuk, nombor kedua lalu masuk, nombor ketiga lalu masuk. So bila dia masuk, kita akan minta user masukkan number. Okay, bila dia masuk, kita akan minta user input number. Masukkan tu input lah. Input 6. Okay, nombor pertama. Okay, let's say nombor pertama 5, 7, 9, 12. Nombor pertama masuk, so 5 masuk. So apa kita akan buat dengan 5 tu? Kita akan sumkan dia lah. Kita akan dapatkan total ataupun sum. So sum sama dengan sum tambah 6. Ni kena faham baik-baik. Okay, sum tambah 6. Okay. So nilai sum ni kita jadikan dia kosong dululah kat atas ni. Okay, so nak faham baik-baik, tengok betul-betul. Masuk nombor yang pertama, 5. So 5 akan masuk dekat sini. Okay, 5 masuk, so dia akan turun bawah. Okay, tapi dekat sini kita dah bagi value sum sama dengan kosong. So value yang pertama sum ni adalah kosong. Okay, bila masuk 5, kosong tambah 5, jawapan sum yang baru adalah 5. Okay, masuk input yang pertama 5, sum yang pertama adalah kosong sebab kita dah bagi value sum kosong kat atas ni. Okay, masuk saja nilai 6 yang pertama tadi 5. So kosong tambah 5, nilai sum yang terbaru adalah 5. Okay, faham nilai sum terbaru adalah 5? Okay, sekarang masuk yang kedua, 7. So masuk yang kedua 7 pula. Dia kan pusing. Round yang kedua. Ni round pertama 5 dah selesai. Masuk round kedua 7 pula masuk. So 7. 5 dah tak ada. So 7 masuk. So 7 berapa nilai sum tadi? Tadi nilai sum bukan kosong. Tadi nilai sum dah jadi 5. Okay, so 5 tambah dengan nombor terbaru 7. 5 tambah 7 sama dengan 12. So nilai sum yang terbaru adalah 12. Okay. Kemudian dia pusing. Dah dapat 12. Dia pusing masuk round yang ketiga 9. Okay, masuk round yang ketiga 9. So 6 yang ketiga adalah 9. Okay, 9 masuk. Okay, sum tadi berapa? Sum tadi bukan 5 lagi, sum tadi 12. 12 tambah dengan nombor yang baru berapa? 9. 12 tambah 9 sama dengan 21. So nilai sum terbaru 21. Itulah dia berterusan sampai 1000 kali.
Dan akhirnya kita akan dapat nilai sum yang terakhir iaitu hasil tambah 1000 nombor tersebut. So far macam mana? Boleh faham? Kita dah tidur ni. Cikgu cakap seorang-seorang ni. Apa cikgu bebel ni? Faham, sir. Tak faham Faham. Oh baguslah boleh faham Ini first time cikgu ajar you all repetition dia dah boleh nampak tu baguslah. Okay, yang tak faham tu tak apa. Is normal. Tak faham tu normal. Faham sir. Faham bagus alhamdulillah. Tak faham normal Jangan apa saya cakap ni. Okay, so kalau tak faham tak apa, tak ada masalah. Okay, kita selesaikan dulu soalan ni. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Okay, so untuk IPO ni senang saja IPO kita tak perlu tahu secara detail sangat macam tadi Okay, so calculate the sum of 1000 number being input using loop. So loop ni mana repetition. So dia punya input will be dia punya output will be sum. Dia punya input will be number. And then dia punya proses senang saja. Calculate sum for repeat calculate sum for 1000 numbers. So maknanya dia akan keep on repeating for 100 times lah. 1000 times, sorry. 1000 times lah. Okay, so kita tengok output kat sini. So kalau repetition kita letak perkataan repeat lah. Okay, so output dia adalah sum. Okay, output dia adalah sum. Dan input dia adalah kenapa null pula ni? Repeat and read a number 100 times and add the number to sum. Sekejap, jom baca balik soalan Calculate the sum of 100 numbers that are being input interactively using a loop. Ni salah jawapan dia Okay, jawapan ni salah. Dia tak boleh null lah. Sebab dia kata being input. Dia dah jelas dia kata kat sini. Being input. Mana dia masukkan nombor tu. So input dia will be number. Okay, input will be number. And then the process will be a repeat, read a number 100 times and add the number to sum. Okay, so kita repeat dan add number sum. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. Bila ada read ni maknanya ada input Okay, apa yang cikgu cerita tadi tu, inilah dia. Pada siapa yang tak faham, cuba fahamkan sekali lagi kat sini Ini yang cikgu cerita tadi. Ini yang kotak yang cikgu buat. Dan inilah loop yang berlaku. Loop yang berlaku. Okey, dia masuk balik kat sini. Okey. Okey, dia kata counter sama dengan kosong. Okey, so dia buat dia punya counter sama dengan kosong, tak ada masalah. Ini pun dia salah. Patut dia kena letak sum sama dengan kosong dululah. Okey, tak apalah. Nanti nak explain ni compounding pula Okey, kita cikgu abaikan dia dulu. Nanti cikgu explain next time untuk sudut ni. Okey, yang penting ni you tahulah. Yang atas ni you tahu. Kita kena melibatkan repetition. So bila melibatkan repetition ada perkataan repeat lah. Must have a repeat words kat sini. Apa yang dia repeat? Dia repeat read. Read ni maknanya input lah. Repeat read a number 100 times and add the number to sum. Ataupun repeat calculate sum for 1000 based on number for 1000 times. Boleh cikgu buat repeat calculate sum of number for 1000 times. Okay, ni pun boleh Repeat calculate sum of number for 1000 times. So dia akan keep on repeating sum of numbers ni sebanyak 1000 kali. Dan numbers ni adalah nombor yang baru lah setiap kali. Okay, and then output is sum ni salah, ni bukan null ni totally wrong lah dekat notes ni. It will be numbers. Number bukan numbers, number. Okay, sebab dia masuk satu-satu. Okay, so boleh ikut last question now. Jangan tidur Boleh sir. Okay, dalam boleh-boleh ni nak tahu siapa yang tak boleh angkat tangan.
Siapa tak boleh guys, angkat tangan please. Soalan 11. Joshua, okay Joshua. Anything you want to ask about that question? Joshua dia tanya nanti dia okay. Joshua, anything you want to ask this question? Cikgu, yang untuk soalan 11 lah. 11. Input dia memang number saja kan? Number saja. Dia lepas tu kan yang proses dia kan dia satu ayat saja kah? Okey, dia satu ayat tapi dalam ni kita macam yang cikgu yang dalam skema ni walaupun satu ayat tapi nampak ada proses dia dua kan, ada add number to dan sebagainya. But I simplify the process. Okay, you faham tak? Repeat maknanya ulang. Ulang. Apa yang you ulang? Mengira sum. Ulang kira sum. Setiap kali kira. Setiap kali kira. Berapa kali nak sum apa? Sum of number. Okay. Setiap kali kira jumlah nombor. Jumlah nombor. Berapa kali nak kira? 1000 times. So every time nak masuk nombor baru kira. Sum akan keep on updating lah, akan bertambah for 1000 times. Boleh? Lepas tu yang output tu kan juga yang the sum of numbers kan, dia tak boleh sum of 1000 numbers kan? Okay, the sum of numbers ataupun sum of 1000 numbers boleh? Sum of 1000 numbers boleh? Terima kasih cikgu. Okay, nak letak sum of numbers atau sum of 1000 numbers pun boleh tu tak ada masalah. Sebab bila kata sum of numbers, cikgu faham. Memang numbers tu banyak. Sum of 100,000 number, very detail, very specific, lagi tepat lah. Ataupun buat sum saja. Sum saja pun boleh juga. Okay? Sebab apa? Sebab nama dia sum je. Sum. Walaupun dia tambah, dia jadi sum juga. Dia tak tukar nama, tak tukar sum of 2 numbers, sum of 3 numbers, sum of tak. Dia sentiasa jadi sum. 1000 pun nama dia kekal sum. Sebab tu bawah ni jadi sum juga. Boleh juga. Okay. Okay, next last question. Calculate and print the sum, average and multiplication of two given numbers. Okay, so kita nak kira sum, average and multiplication. So, two given numbers. Okay, so dekat sini dia nak kita print tiga benda. One, okay, nak print sum, average dan multiplication. Tiga benda kita nak print. Okay, so output dia ada tiga. Ada sum, ada average, ada multiplication. And then the input is two given numbers. Tapi dia kata kat sini given. Cikgu padam perkataan given ni. Kalau ada perkataan given ni tak jadilah. So dia number tu mesti tak ada lah. And two numbers saja. Given cikgu buang. And two numbers. Of two numbers. Okay, so kita ada num1 dalam input. And then comma num2. And then dalam proses pun bergantung kepada output. So output ada tiga, ada sum, ada average dan ada multiplication. Okay, so apa proses dia? Proses calculate sum. Apa proses kedua? Calculate the average based on sum. Okay, ataupun calculate average saja. And then the third one, calculate the multiplication of num1 and num2. Okay, itu ayat you boleh lah, you reka lah ayat. Okay, so this is the answers. Okay, so output is sum, comma, average, comma, multiplication. And then the input will be num1, num2. And make sure you all padam perkataan given. Kalau ada given, maknanya tak ada input tau. Sebenarnya number ni tak diberikan. Number ni is from user. Okay. Kalau dia kata two given numbers from user, boleh. Tapi dia kata two given numbers saja dia stop. So given ni tak boleh kita potong. Two numbers. Nak lebih jelas lagi, tambah two number from user.
Okay. So make sure you potong kalau you print lah. Kalau tak print tak boleh buat apa-apa lah. Okay, make sure you yang print tu you potong perkataan given tu potong sebab soalan ni kalau given jawapan dia bukan macam ni, jawapan dia akan jadi null. Okay. And then 61, 62 and then calculate sum, calculate average, calculate multiply and then the sum output is sum average multiply. Okay, so far what is your response so far untuk 12 question ni? Can you understand it very clear or agak blur? Faham. Kalau siapa yang agak blur, tolong raise up your hand now. Okay, raise up your hand kalau siapa yang agak blur tentang 12 soalan ni. Cikgu baru masuk IPO sekarang ni belum lagi masuk sudukut. Lepas ni cikgu nak masuk sudukut sekejap, sikit je nak masuk. Okay, siapa yang blur? Makin berkurang jadi 43 ni daripada 56. Quite macam nak menangis rasa ni. Menangis sedih sebab you all tak dapat masuk ataupun you all memang tak nak masuk ni. Okay, ada tak? Ada tak? Semua boleh faham ni? InsyaAllah, sir. Yang jawab. boleh. Okay, good. Okay kan, bagus kan. Okay, Lo, how about Lo? Quiet saja hari ni? Faham, sir. Faham Okay, kalau faham bagus. Sekarang ni cikgu nak masuk sedikit tentang pseudocode. Okay, topik yang seterusnya adalah design the solution. Share. Okay, ni. Okay, anda dapat tahu. Okay, so design a solution topik seterusnya adalah design a solution. So under design a solution, dalam design solution tu kita ada dua benda yang penting dalam design a solution. Okay, iaitu pseudocode dan juga flowchart. Dalam design a solution ada dua, pseudocode dan flowchart. Ini cikgu bagi brief dulu Next week hari Isnin kita buat kelas sebab cikgu tak boleh let go macam ni, cikgu rasa you all lost lah. Okay, so next week kita akan buat kelas tapi ini macam dia punya teaser lah, intro dia sikit mana dia punya lecture note. Okay, this one lecture note. Oh, lambat lah PowerPoint. Okay, PDF. Cepat sikit. Okay, nanti cikgu release lah release nota ni, tapi nota ni ada here and there sikit-sikit salah tu adalah cikgu mana cikgu nampak tu cikgu dah betulkan. Yang mana yang tak nampak tu mohon maaf lah atas kekhilafan. Okay, so this is design a solution. Under design a solution, you kena tahu algorithms. You kena tahu ni algorithms. Apa itu algorithms? Algorithms adalah dia ada dua saja algorithms iaitu pseudocode dan flowchart. Dua teknik algorithms iaitu pseudocode dan flowchart. Okay, so dalam UPS 1 nanti you kena belajar, dia akan ditanya tentang pseudocode dan flowchart Okay, so apa itu pseudocode? Kita tengok secara brief saja. Okay, yang dah SES tu dah mahir dah, alhamdulillah lah, bagus So ini macam ulang kaji lah. Okay, so this is pseudocode. This is the general format for pseudocode. So pseudocode kita akan gunakan start dengan stop. Okay, sometimes you jumpa orang gunakan begins dengan end. Sometimes dia campur start dengan end dan sebagainya. Tapi kita ambil satu kata putus for KMM. Untuk KMM kita ambil start dengan stop. Okay, start dengan stop. Kalau jumpa yang lain tu bukan kata diorang salah, tapi untuk for you kita biasakan guna start dengan stop. If before this you selalu guna start, end dan sebagainya, so starting from today, lepas ni ingat untuk pseudocode kita akan guna start dengan stop. Makna dia sama saja, mula dan tamat. Mula tamat. Okay, and then we have these are the general format lah. Kalau benda tu melibatkan input, kita letak dia sebagai input. Okay, apa nama input tu? Kalau price lah, kalau width lah, kalau height lah, kalau length lah. So input length, width, height. Okay, itu dia punya rangka dia lah, general format. And then the parts for process, lepas input baru proses. Dah ada input baru boleh proses. Tak boleh proses dulu baru nak input.
Mesti dapat input dulu baru boleh proses input tersebut dan baru boleh keluarkan output. Okay, so dalam proses, kalau dalam IPO kita just bagi bentuk deskriptif ataupun describe dalam IPO. Tapi dalam pseudocode kita kena get the formula. Kita kena tuliskan formula ataupun kita kena nyatakan the condition ataupun kita kena nyatakan what type of the control structure, sama ada dia melibatkan determine iaitu selection ataupun sama ada dia melibatkan repeat iaitu repetition. Okay, adakah dia melibatkan pilihan atau dia melibatkan loop repetition ataupun dia tak melibatkan dua-dua tu, dia hanya sequence ataupun dalam sequence ada repetition, dalam repetition ada loop, dalam loop ada selection dan selection ada sequence. Itu kemudian untuk dipeningkan. Okay, hari ni as a teaser tengok saja tengah-tengah ni selalunya ada proses. And then output itu adalah apa yang akan dikeluarkan, what will get out on your screen. What you see on the screen, that is the output. Okay, so that is the output. Okay, so these are the general format for pseudocode. Okay, now we look for the general format for flowchart. Looks like flowchart general format. Today it's teaser, jangan stress sangat. Okay. Ini teaser je. Okay, so flowchart example. Okay, these are the example of the flowchart. Okay, so we change from the pseudocode tadi to flowchart, or sometimes we can change from flowchart to pseudocode. Okay, flowchart dan pseudocode ni adalah teknik kan? Teknik apa? Teknik algorithm. So kalau teknik maknanya kita boleh pilih lah sama ada nak buat flowchart atau nak buat flowchart. Dalam situasi sebenar, programmer sebenar, mereka pilih, they choose. Okay, if that person is a graphic punya person, mostly they will like to use flowchart. Sebab flowchart is easier to understand for them because they like to look at the graphic. So there are arrows, there are shapes there, and then from the arrows and shapes, they easily can understand how to write the codes. Okay, and for others programmers pula, maybe they don't like using the graphical way, they like using the description way. Maybe they will choose to use the pseudocode. Okay, so they use the pseudocode. So basically these two are option. Tapi for you as a student, you must master these two. You have no option because you are not yet a programmer, a professional programmer. Okay, so you must mastering these two, the pseudocode and the flowchart. Both kena tahu dua-dua ni. Okay, so these are the flowchart. Usually flowchart ni macam converting lah, dia same way of pseudocode, cuma dia in a graphical and arrows, graphical shape and arrows saja. So after start, you go input, square dan okay, let's look at the flowchart for repetition. Kita tengok repetition punya flowchart. This is the last thing I want to show you. Okay, lepas ni you boleh pergi rehat sebelum kelas ni mula. Okay, this is the repetition type. This is a selection types. Okay, tengok juga lah selection. Okay, after you go to start, and then they get the input, and then these are the choosing station. Nak choose true or you want to choose false. If you choose true, so you will print. If you choose false, you will skip the print and you go to stop. This is selection. This selection. And the last one is for repetition. Nota ni complete lah. Satu SC025 Nanti cikgu bagilah terlalu jauh pergi pula ni. Okay, this is the repetition. Okay, this is a repetition flowchart. So you can see after start, and then they are choosing station here, whether you want to choose true or false. If you choose true, you will keep on repeating if in the choosing station always true. Kalau choosing station ni always true, it will keep on repeating. Once in the choosing station you get the false result, so it will end. It will stop lah actually. Okay, bila dia result dia false saja, so it will stop. Okay, selagi result dia true, so it will keep on repeating.
This is the repetition. Okay? Okay, so that's all for today, guys. Okay, I really appreciate your attendance. Okay, you are very good student. You are very obey student. Okay, you are know what is your objective here. You already know you are stick with your objective. Stick with your momentum. Okay, I hope you are still in the positive mode always in your life. Dalam hidup kita, kita kena selalu positif macam ni lah. Selalu attend class. Okay, cuba untuk attend class. Cuba secara hardly untuk attend class. Okay. So that's all for today. If you have any question, you can ask me. Okay, if not, so I will end the class and you are released. You are made to go now. Okay, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Siapa nak tanya boleh tanya. Saya cikgu. Okay, Joshua. Yes. Yang proses lah. Sebab kadang-kadang aku noticekan cikgu. Yeah. Ada soalan yang dia ada beberapa proses. Macam calculate the average sum multiplication kan. Yes. Boleh aku tulis dalam satu ayat ke dalam exam? Boleh. Dalam satu ayat boleh, tak ada masalah. Okay, tapi Joshua ingat macam ni dalam coding kalau macam soalan IPO tu is a simple soalan lah. Tapi cuba Joshua imagine dalam satu coding, dalam sequence tu ada repetition and then dalam repetition ada selection pula. Okay, kalau Joshua boleh faham, sebab Joshua ada pengalaman kan buat coding kan. Sikit je cikgu. Okay, let's say dalam sequence tu you jumpa repetition. And then dalam repetition tu ada selection. And then dalam selection ada sequence balik. So bila tiba soalan macam tu, it's quite hard to you to write all the processes. Betul tak? So you akan pening kat situ. Ni ada sequence and then ada repeat. Nak tulis repeat pula. And then nak determine pula dalam repeat tu. Sebab determine tu selection kan, repeat tu repetition kan. And then ada calculate pula. So you akan confuse kat situ tau. So bila tiba macam tu, you are allowed to simplify. You boleh simplify. Simplify tu maksudnya you tengok apa output nak cari. Apa-apa nak cari, dan adakah dia melibatkan repetition? Kalau melibatkan repetition, kita highlightkan perkataan repeat tu. Okay, and then dalam repeat ada tak determine? So dalam repeat tu, after repeat tu baru kita letak determine. Repeat, determine. Maksudnya it will keep on repeating to choose. Repeating to choose. Tadi banyak kita guna calculate kan, sebab dia banyak calculate. Macam sequence kan juga. Yes, calculate tu usually about sequence lah. Sebenarnya bukan sequence, sebenarnya semua coding ada calculate. Instead kalau dia guna repetition pun, lastly mesti dia calculate juga. Kalau guna determine pun atau selection pun, dia mesti calculate juga. Sebenarnya, tapi kita dah assume lah, kalau calculate ni sequence, calculate ni sequence. Sebab sequence dia tak melibatkan repeat dan tak melibatkan determine. Dia terus calculate saja. Tapi sebenarnya dalam repeating ada calculate. Dia tak tergantung repeat saja. Dia mesti dalam repeating tu dia calculate. Dia mesti ada. Calculate tu ada di tiga-tiga sebenarnya. Ada dekat sequence, ada dekat selection, ada dekat repetition. Boleh. Faham. Okay. So kalau terlalu banyak proses, boleh simplify. Jangan macam yang kata tadi, boleh tak tulis dalam satu ayat? Jawapannya boleh. Boleh. Faham. Okay. Terima kasih juga. Okay, sama. Okay, Fikri dengan Kai ada lagi ke ni? Nak tanya ke? Kai? Kai lupa log out ni. Okay, thank you guys. Bye.